Boleh mula sekarang. InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, boleh dengar jelas Jelas. Jelas. Jadi tajuk yang diberikan kepada ustaz untuk kita sama-sama merenungi diri masing-masing lah. Sebab kita dalam perjalanan hidup di atas dunia seperti apa Nabi kata, seperti pengembara. Nabi buat bandingan bila sahabat melihat Nabi SAW tidur, pernah berbaring di atas hamparan yang kasar lah. Kasar jadi sehingga berbekas dilihat pada bahagian belakangnya adalah sahabat yang ternampak, lalu mereka nak berikan sesuatu yang lebih selesa lah. Tetapi Nabi menolaknya kerana merasakan apa yang dia lalui dalam hidup tu dah memadai untuk hidup dia. Lalu dia mengatakan, ma ana lidunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin. Tidaklah aku jika dibandingkan dengan dunia melainkan seperti rakib. Rakib ni seorang yang berkenderaan, orang yang sedang rakaba yarkab ni orang yang menaiki kenderaan, maknanya dalam satu perjalanan kemudian orang tu berhenti untuk berteduh di bawah pokok. Istadhalla tahta syajaratin, maknanya berhenti seketika untuk berehat daripada penat letih. Summa raha, kemudian dia pun berlalu. Kalau kita sama sekarang ni, kalau ialah di luar musim PKP ni dulu, kalau biasa kalau kita nak ke mana-mana, kita singgah di RNR kan. RNR, tempat yang kalau di lebuh raya tu dia ada tempat hentian untuk kita pergi bilik air, kita makan, kita nak solat. Tu pun kita tak berhenti lama, kita berhenti sebentar ya untuk tu. Sebab kita bukan nak duduk situ, kita punya destinasi kita jauh lagi. Jadi begitu jugalah kita hidup di dunia, seolah-olah kita singgah sekejap di RNR. Sebab kita punya matlamat kita jauh sana. Matlamat kita adalah di akhirat sana. Dan bila kita sampai di sana, dia tidak ada tempat yang ketiga kecuali dua sahaja ada di sana. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sama ada manusia itu ke syurga, dia punya final destination dia. Final destination pula dah. Putih pula dah. Destinasi akhir dia sama ada ke syurga atau ke neraka. Dua tu je. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada satu puak, satu golongan ke syurga, satu puak ke neraka. Alhamdulillah, kita Allah Ta'ala bagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat melalui dunia pendidikan, pernah belajar di sekolah agama. Ustaz dulu cara ustaz lah zaman dulu, kamu pula cara kamu. Tapi yang penting kita dah melalui pengalaman, pernah belajar dalam sebuah institusi pendidikan yang berteraskan, orang kata pendidikan Islam lah. Sebab ada subjek majoritinya subjek Islam, kemudian ada subjek bahasa Arab, dan kita mempunyai pandangan yang jelas tentang hala tuju hidup kita. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis tadi, kita hidup di dunia hanya sementara seumpama seorang pengembara yang bermusafir, singgah sekejap berehat, kemudian diteruskan perjalanan. Sebenarnya semasa kita berada di dunia, kita tak terasa yang dunia ni sekejap. Kita tak terasa yang dunia ni hanyalah sebentar je, tak terasa. Tetapi apabila kita mentelaah Al-Quran, kita membaca ayat-ayat Allah yang menceritakan sifat dan tabiat hidup di dunia, bila dinisbahkan dengan akhirat,
Barulah kita tersentak, barulah kita tersedar sebenarnya dunia ni terlalu sekejap. Dalam keasyikan kita, kelekaan kita mengejar dunia, pada masa yang sama malakul maut, malaikat yang mencabut maut sedang mengejar dan menunggu masa untuk mengambil nyawa kita. Jadi semasa kita hidup dunia, kita tak terasa hidup ni lama. Sebab masa ni Allah Ta'ala ciptakan masa ni satu makhluk yang luar biasa. Pelajar-pelajar yang dikasihi, kita kena ingat masa ni satu makhluk yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala ciptakan masa, ya Allah Ta'ala boleh ubah masa tu dari segi panjang pendek. Kan biasa kita baca dalam Quran, yulijul laila fin nahar wa yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Ataupun dalam ayat lain, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Engkau ya Allah memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan malam ke dalam siang, dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya kadar waktu malam siang tu berubah dengan ketentuan Allah. Dan Allah Ta'ala boleh menjadikan masa tu cepat lambat, dia boleh ubah dengan kehendak dia. Dan dia boleh hentikan masa. Banyak ayat-ayat Quran di mana Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Antaranya wal asr, demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman, yang beramal saleh, yang melaksanakan tugas dakwah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Dan banyak lagi ayat-ayat seumpamanya wal fajri, demi waktu fajar, dikaitkan dengan masa juga. Wad duha, demi waktu duha, dikaitkan dengan masa juga. Untuk menunjukkan masa ni penting dalam hidup kita. Ia menjadi sebahagian daripada modal untuk kita gunakan sebaik mungkin supaya kita dapat mengaup untung di akhirat. Kerana umur dunia dan umur kita juga, dia ada had. Had itu yang disebut dalam Quran, walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat, bagi setiap golongan makhluk, manusia, binatang, jin, malaikat, dia ada tempoh dia. Ajal, dia ada tempoh dia. Fa idza jaa ajaluhum, bila sampai tempohnya, maka dia akan berakhirlah hayatnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak akan dapat ditangguhkan dan tak dapat dipercepatkan. Alhamdulillah setakat ni kita masih hidup. Allah Ta'ala masih izinkan kita bernafas di atas muka bumi untuk tempoh yang kita tidak tahu bila. Kita tidak tahu. Kita melalui setiap hari, tadi siang, sekarang ni malam, esok siang. Dia akan berlaku selagi dunia belum kiamat. Siang malam ni akan saling bertukar menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Bila tiba waktu malam, ni kita tak masuk tajuk syurga lagi ni. Sebab kita masih di dunia, kita nak tengok. Sebenarnya kehidupan kita di dunia, dah ada Allah Ta'ala bagi clue. Apa clue? KLU, clue. Clue ni kita boleh cam, boleh tanda bahawa apa yang kita lalui dunia ni, dia adalah gambaran kepada syurga atau neraka. Baik, kita ambil contoh. Macam malam kita tidur. Kita tidur. Itu sifat dunia yang tidak ada sifat itu di syurga. Sebab ahli syurga dia tidak tidur. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mematikan kamu pada waktu malam. Maksud mati di sini tidur. Yatawaffakum bil-lail. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu usahakan di waktu siang. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian dia membangkitkan kamu. Maksud bangkit di sini menyedarkan kamu daripada tidur. Sebab masa kita tidur, kita seumpama orang yang mati lah. Kemudian bila kita sedar daripada tidur dan kita meneruskan kehidupan untuk hari seterusnya, tujuannya liyuqda ajalun musamma, untuk diselesaikan atau untuk dihabiskan tempoh yang telah Allah Ta'ala tentukan sampai tempoh tertentu. Maksud tempoh bahawa umur kita 40 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, selagi belum sampai tempoh tu, maka kita terus hidup. Tapi kena ingat satu masa nanti, summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Marji', tempat kembali. Kepada Allah tempat kembali kita, iaitu di akhirat nanti. Dan sebelum manusia diberi keputusan sama ada ke syurga dan ke neraka, semua manusia akan dihisap, akan dihitung amalannya.
Ketikalah berlaku proses, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan khabarkan, akan ceritakan kembali apa yang telah manusia lakukan, iaitu dengan cara proses hisab, diberi buku amalan, dan adalah banyak soal jawab sebagainya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ini ayat ni dalam surah Al-An'am ayat 60, 61, 62. Kalau nak rujuk boleh rujuklah dalam surah Al-An'am. Dialah Allah yang sangat maha berkuasa ke atas hamba-hambanya. Al-Qahir maknanya Al-Qadir, dengan kekuasaan yang hebat. Kemudian nak dikaitkan dengan soal kematian, hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara kamu, tawaffathu rusuluna, lalu dia dimatikan oleh rasul-rasul kami. Maksud rasul di sini adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa lah bila sampai masa dia. Wahum la yufarritun, dan mereka itu tidak leka cuai daripada tugas. Akhir sekali, summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah kerana dialah yang menjadi maula, pelindung, penjaga kamu yang sebenarnya. Selama ini hidup kita di dunia, bermula daripada kita lahir ke dunia, kita diberi rezeki, kita diberi kesihatan, dan kita diberi bermacam-macam. Semuanya adalah pemberian daripada Allah kerana rahmatnya. Maka Allah Ta'ala dengan keluasan rahmatnya, dia memberikan suatu tawaran yang paling special. Di dunia kita beri rahmat, di akhirat dia nak beri lebih besar lagi rahmat itu, iaitu syurga, al-jannah. Tetapi syurga ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Dia apabila disebut beriman, dia mesti ada bersamanya wa amilus salihat, amalan soleh. Dan syurga itu tidak diberikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang engkar kepada Allah, yang tidak beriman. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40. Adalah suatu hari kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang ada penutup, macam ada kubah. Biasa kalau kubah ni kita kata tempat yang berbentuk binaan macam masjid. Bilangan kami sekitar 40 orang. Lalu Nabi pun tanya. Nabi ni suka beri soalan untuk sahabat ni berfikir. Dia beri soalan, Nabi tanya, atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Adakah kamu redha, adakah kamu suka bahawa kamu menjadi 1/4 daripada ahli syurga? Maksudnya, dari kalangan umat Nabi SAW, penghuni syurga adalah seramai 1/4. Hak selebihnya adalah umat-umat terdahulu yang beriman kepada nabi-nabi mereka dan mengikut agama yang lurus yang dibawa oleh nabi mereka lah. Lalu sahabat kata, kulna na'am, ya sudah tentu kami sukalah. Sebab 1/4 tu jumlahnya besar. Lalu Nabi tanya lagi, atardawna an takunu thulutha ahlil jannah. Adakah kamu merasa redha, adakah kamu suka bahawa kamu menjadi 1/3 daripada ahli syurga? Ini lagi besar. Tadi 1/4. 1/3 ni jumlahnya lagi besar. Lalu kami berkata, na'am, ya sudah tentu. Akhirnya Nabi beritahu, wallazi nafsu Muhammad biyadih. Demi dia yang jiwa Muhammad di tangannya. Yang jiwa Muhammad ini berada dalam jagaannya. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sesungguhnya aku benar-benar mengharapkan bahawa kamu menjadi 1/2 daripada ahli syurga. Jadi di sini kita nak fikir dalam hadis ni, kenapa tiba-tiba Nabi berbicara soal syurga? Sebab tajuk kita malam ni tajuk semua kita mendamba syurga. Syurga tu menjadi dambaan kita. Tak ada seorang pun yang tidak mahu pada syurga. Kalau tanya siapa nak syurga, semua bubuh akak tangan. Tetapi soalnya kesungguhan kita untuk
mengambil jalan yang mendekatkan kita ke arah syurga, itu yang jadi satu tanda tanya. Kita nak, tapi tindakan kita tidak sebagaimana apa yang kita war-warkan. Kita cakap lain, tapi tindakan kita lain. Jadi jumlahnya lebih besar lah. Yang pertama 1/4, 1/3, akhirnya 1/2. Separuh syurga tu adalah umat Nabi SAW. Lalu Nabi beritahu, wadzalika, ya demikian itu, annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Ketahuilah bahawasanya syurga itu tidaklah dapat dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim, makna diri yang tunduk kepada Allah. Apabila disebut muslim, maknanya yang tunduk kepada Allah. Kalau kita sebagai umat akhir zaman, kita ikut ajaran Nabi SAW, dan juga umat terdahulu dia ikut ajaran Nabi mereka. Jadi Islam ni bukan baru, lama dah. Kalau pelajar baca dalam ayat di akhir surah Al-Hajj, Allah Ta'ala beritahu, huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dialah Allah yang telah ijtabakum. Ijtaba maknanya ikhtarakum wastafakum. Dia yang pilih kamu. Dan dia tidak jadikan dalam agama ni ada haraj, ada kesukaran. Agama ni bersifat mudahnya untuk kita. Sebenarnya agama ni tidak payah. Iaitu millata abikum Ibrahim. Iaitu berdasarkan kepada cara beragama semenjak zaman Nabi Ibrahim. Millata abikum, agama peninggalan bapa kamu Nabi Ibrahim, itu agama tauhid yang jauh daripada syirik. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang telah menamakan kamu sebagai al-muslimin sebelum ini. Jadi sebelum lahirnya ataupun munculnya Nabi SAW, umat-umat terdahulu juga dikira Muslim. Muslim apabila mereka mengikut ajaran Nabi mereka. Cuma mungkin setengah di antara kita, sebahagian kita keliru dengan istilah Nasara dan Yahudi. Walaupun Nasara, dia kata dia adalah pengikut Nabi Isa. Ikut ajaran asal Nabi Isa, Muslim juga. Ikut ajaran asal daripada kitab Injilnya. Orang yang hidup zaman Nabi Musa, yang ikut ajaran Nabi Musa yang asal dalam kitab Taurat, mereka juga Muslim. Adapun istilah Yahudi adalah istilah yang muncul selepas itu, setelah ajaran asal dalam kitab Taurat itu mereka ubah. Mereka ubah, iaitu mereka membuat perubahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka telah tahrif kalimah-kalimah Allah dalam kitab Taurat, diubah. Bila agama itu diubah, maka rosak. Bila rosak, maka mereka tidak layak untuk menjadi ahli syurga, kerana mereka dikira engkar, membuat sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Sampai kepada peringkat dalam soal beriman kepada Rasul, mereka mengambil sikap diskriminasi. Diskriminasi maknanya, mana-mana Rasul yang mereka suka, mereka terima. Mana-mana Rasul yang mereka tidak suka, mereka tolak. Bahkan mereka bunuh. Itu yang kita baca dalam Quran. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagian Rasul itu kamu dustakan dan sebahagian pula kamu bunuh. Itu sikap buruk golongan Ahlul Kitab dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau hak betul-betul ikut ajaran Nabi Musa ataupun ajaran Nabi Isa, mereka juga Muslim, dan di akhirat nanti mereka juga layak ke syurga. Cuma kemudian sedikitlah, sebab syurga ni Nabi SAW beritahu, Allah Ta'ala haramkan syurga kepada Nabi-Nabi terdahulu, melainkan aku dahulu yang memasukinya. Itu Nabi Muhammad SAW diberi penghormatan, dia dahulu yang akan masuk ke syurga, barulah Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Kemudian kita sebagai umat dia, kitalah umat yang terdahulu akan masuk ke syurga sebelum umat-umat yang lain ataupun umat yang terdahulu. Lalu Nabi buat perbandingan. Nabi kata, wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi as-sawril aswad. Tidaklah kamu, kalau nak dibandingkan dengan ahli syirki, golongan yang syirik. Golongan syirik ini orang-orang kafir yang musyrik daripada zaman lama adalah. Syirik ni dia mula berlaku zaman Nabi Nuh. Dia daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Nuh, selama tempoh 1000 tahun. Kata Ibnu Abbas dalam
tafsiran ayat 213 surah Baqarah ayat kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Dalam tafsiran ayat ni Ibnu Abbas kata daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh tempohnya 1000 tahun. Dalam tempoh 1000 tahun semua manusia hidup dalam keadaan betul cara beragama. Tak berlaku penyelewengan, tak berlaku syirik, tak berlaku kekufuran. Tetapi setelah berlalu 1000 tahun sampai zaman Nabi Nuh, di situ bermulanya pegangan syirik ataupun amalan syirik, kepercayaan syirik yang telah merosakkan prinsip akidah tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Adam yang sebelumnya ataupun yang peringkat awalnya. Jadi jika nak dibandingkan kita dengan golongan ahli syirik yang terdahulu ataupun yang hidup zaman selepasnya, jika nak dibandingkan sikit ya, Nabi kata sikit tu kasya'ratil baydha, seperti sehelai bulu atau rambut berwarna putih yang berada di atas kulit seekor lembu yang berwarna hitam. As-saur ni kalau kata Baqarah pun boleh, kalau kata kerbau pun boleh. Maknanya sikit. Umat Nabi Muhammad ni perumpamaannya seperti sehelai bulu berwarna putih duduk atas kulit seekor lembu warna hitam. Tak jumpa carilah. Mudah. Bulu ni kecil. Ataupun kasya'rati sauda, seperti sehelai bulu yang berwarna hitam yang berada fi jildi as-sauril ahmar, di atas kulit seekor lembu yang berwarna merah. Maknanya sikit, terlalu sikit jika nak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang kita kata ramai lah. Sebab kalau kita belajar sejarah Nabi-Nabi dan Rasul, sudah berapa ramai Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala utuskan sepanjang kewujudan manusia di atas muka bumi. Maknanya bila kita baca Quran dan kita faham perkara ini, barulah kita terasa kita ni sebenarnya benar-benar di penghujung dah. Penghujung dunia. Kerana di antara tanda kiamat ialah ba'satun nabi, diutuskan Nabi SAW tu yang Rasulullah kata bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Diutuskan aku menjadi Rasul akhir zaman ni seperti dua ini, kahataini. Kalau awak belajar ismul isyarah, hadhihi, hatani, haula. Jadi untuk dua, hatani. Jadi bila masuk haraf ja, kaf, kahataini. Nabi pun buat dua isyarat dengan jarinya. Aku dan hari kiamat ni seperti dua ini. Lalu diisyaratkan pada jari tengah al-wusta dengan as-subabah, jari telunjuk. Dekat dah. Gak Nabi ni lama dah Nabi meninggal ni. Kita sekarang ni dah 1442 Hijriyah. Masa Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, itu dah 11. Kalau kita kalau kita tolak 1442 tolak dengan 11, 1431. Mana Nabi SAW telah meninggalkan kita 1431 Hijriyah. Kalau ikut tahun Hijrah. 1431, mana dah 1400 tahun. Zaman Nabi hari itu, Nabi kata aku dengan kiamat ni dekat dah, seperdua jari. Maka setelah berlalu 1400 tahun, hak dekat dua jari tu akan lebih dekat lagi. Itulah kenapa dalam Quran Allah Ta'ala beritahu pada hari manusia dibangkitkan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ingatlah pada hari ketika manusia dibangkitkan, mereka tidaklah merasakan hidup di dunia seolah-olah mereka berada seketika di waktu petang atau waktu pagi. Lam yalbasu illa 'ashiyah aw duhaha, seperti berada seketika di waktu Asyiyah ni waktu asyiyah. Bukratan wa asyiyah. Asyiyan ataupun bukratan wa asilah. Ketika di waktu pagi, waktu petang. Maknanya semetar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Umar. Innama ajalukum fiman madha qablakum minal umam. Sesungguhnya bahawasanya adalah ajal kamu, tempoh jangka hayat kita, Nabi kata, jika nak dibandingkan dengan umat terdahulu, jika nak dibandingkan umat terdahulu, seperti min salatil asri ila maghribis syamsi, daripada waktu solat asar hinggalah terbenamnya matahari. Daripada solat asar, sekarang ni asar pukul berapa? Asar pukul 4,
4.35, 4.30 dah. Asal 4.30, maghrib 7.20. Tak sampai 3 jam pun. Itulah perbandingan umur bagi umat Nabi SAW. Jika nak dibandingkan dengan umur umat terdahulu, seperti daripada awal pagi terbit matahari sampailah waktu asar. Kita ni pada waktu asar hingga maghrib. Jadi kalau kita fikir kita nak hidup berapa lama? Kalau kita ada cita-cita, saya nak hidup 100 tahun lagi. Kalau lah aku dapat hidup 200 tahun lagi. Kalau lah aku dapat hidup 1000 tahun lagi. Kalau kita memanjangkan angan-angan untuk hidup lama, menyebabkan kita punya matlamat besar kita untuk ke syurga jadi kecil. Kita dah besar ke dunia. Orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang Yahudi, kan banyak dalam Quran sifat-sifat Yahudi. Antaranya adalah yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Yawaddu ahaduhum, seseorang di antara mereka orang Yahudi ni sangat suka kalaulah dipanjangkan umur mereka 1000 tahun. Memang dia nak hidup lama. Itu Allah Ta'ala beritahu jelas dalam Quran. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Kalau diberi umur 1000 tahun. Tapi kalau hidup 1000 tahun pun, akhirnya kesudahannya ke neraka juga. Sebab mereka mati dalam kafir. Tidak beriman. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ. Mereka tidak akan terlepas daripada azab di akhirat walaupun diberi umur yang panjang. Duduklah 1000 tahun, mati masuk neraka juga. Jadi tak ada gunanya umur yang panjang kalau tidak memberi apa-apa nilai yang baik untuk akhirat. Sebab itu kita nak, kalau kita diberi rezeki dalam bentuk umur yang panjang, kita dapat manfaatkan umur yang panjang itu untuk agama Allah. Kalau kita sekadar beramal untuk diri kita, kita lah. Tapi bila kita buat kebaikan, yang kebaikan tu boleh dirasai dan dinikmati oleh orang lain, besar kita dapat pahala. Itu yang Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, orang yang paling baik adalah anfa'uhum, orang yang lebih memberi manfaat kepada orang lain. Semakin banyak manfaat, maka keuntungan saham akhirat dia semakin besar dan lebih terbuka jalan untuk mendekatkan dia ke syurga. Pelajar-pelajar yang dikasihi, dah pukul 10, dah setengah jam, dah sebentar. Kita banyak lagi nak bincang ni tentang apa dia langkah-langkah yang kita perlu ambil secara proaktif. Antum semua dah menjangkau berapa tahun ni? 36 tahun, 37, 36 dah. 36. Berbaki ya. Ada 37. Mungkin ada setengah mungkin setengah masa awal masa 5 tu 37. Ada yang 36. Ada setengah 43. Ya batch yang tidak sama betul. Kalau kita punya perjumpaan helikop minggu lepas, semuanya batch 2002 je. Batch 2002 tu lah 36. Jadi ada 43, ada dah 37. Baik, bila umur kita dah sampai batch 95 ni lagi lama dah, 42, 43 dah. Batch 95 ni, ini satu kenangan yang besar bagi Ustaz sebab tahun pertama Ustaz bertugas di Mahat Muhammadiyah Laki tahun 95. Kita ingatlah batch-batch tu hot famous ni, Huzair Hussein, Fadlan Mustafa yang jadi lawyer sekarang ni, siapa lagi Ustaz ingat? Dia pasir putih tu, Allahu Akbar, duduk di Singapura tu. Pak Do. Apa dia? Pak Do, Ustaz. Pak Do. Kausari, betul. Kausari Muhammad Ridwan. Kausari, dia kahwin dengan Singapura. Kemudian kalau batch 96 pun ramai Ustaz ingat sebab kita pergi kelas Pak A1 tu, Safwan Hassan, Rizal, Allahyarham Isma pun dah meninggal 2-3 tahun lepas. Siapa lagi ingat? Yazruddin. Ustaz ingat tu. Kalau Pak A1 batch SPM 96 Ustaz ingat sebab kita pergi kelas tu. Walaupun dah berlalu lama dah. Dia orang pun dah umur 42, 43 dah. Tapi kita masih ingat lagi, alhamdulillah. Baik. Bila umur kita sampai 40, gapo hak perlu kita letakkan dalam minda kita? Dia sebenarnya menjadi suatu timeline. Bahasa Inggeris kata timeline, garis waktu yang memisahkan antara dua fasa kehidupan. Hanif Ustaz tak ingat tahun berapa Hanif.
Bila umur kita dah sampai 40, kita kena ingat ini suatu timeline yang sangat serius. Sebab tu para ulama mengatakan kalau seseorang tu bila umur dah melebihi 40, dia masih tak berubah. Maknanya untuk menjadi lebih baik tu tak berubah. Orang Kelantan kata sepatutnya ya, dia setara tu je. Kalau sepatutnya ya tu ini sesuatu yang berat. Kita sepatutnya lebih berubah untuk bersedia lah. Bersedia dengan hari-hari yang kita kata bakinya semakin singkat. Bila umur kita meningkat, baki umur kita dah semakin mengecil. Sikit dah. Dia tidak akan bertambah, setara tu je. Kecuali ada nilai-nilai keberkatan yang menjadikan umur kita tu kita rasa lebih memberi manfaat. Ustaz terlibat dengan Arkam dah tak? Ustaz tak pernah terlibat dengan Arkam. Tak pernah join, tak ada. Baik. Dalam surah Al-Ahqaf, ayat ke berapa ya? Ayat 14 kali Allah cuba rujuk dalam surah Al-Ahqaf. Allah Taala beritahu sebab ayat ni ada kaitan dengan cerita dalam syurga. Kita akan masuk ke syurga nanti. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat kepada manusia supaya berbuat ihsan dengan dua ibu bapa. Kerana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha. Ibunya telah mengandungkan dia satu kesusahan yang berat. Kurhan ni benda yang dibenci lah, ikrah. Yang tak disukai. Tak ada manusia suka kepada kesusahan. Semua orang nak duduk senang, selesa, makan sedap, apa dia lagi. Tidur jenera. Tapi bila seorang ibu tu mengandung, maka dia terpaksa melalui kesusahan. Kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tempoh mengandung dan tempoh berpisah. Menyusu anaknya selama berapa? 30 syahra. Selama 30 bulan. Iaitu 2 bulan pula dah. 2 tahun. 2 tahun setengah. 12, 6. 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga apabila si anak tu sudah semakin dewasa dan akhirnya sampailah umur dia 40 sanah. Allah Taala sebut 40 tahun. Ni kita kena faham hala tuju kita ke mana bila sampai umur 40 tahun. Lalu si anak tadi berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura. Wahai Tuhanku, ilhamkan kepada aku untuk an ashkura, untuk aku mensyukuri nikmat yang engkau berikan, nikmat itu kepadaku dan kepada dua ibu bapaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Jadi sifat yang pertama, bila umur kita dah hampir 40 ataupun dah lebih 40, kita muhasabah diri kita, adakah kita sudah termasuk orang yang bersyukur? Alal aqal, paling kurang pun, at least pun kita kena ada usaha untuk menjadi orang yang bersyukur. Sama ada doa kita ke, sebagainya. Syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan juga kepada dua ibu bapa kita. Itu satu. Yang kedua, kita minta kepada Allah, wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat melakukan amalan salih yang engkau redai. Amalan salih itu yang kedua. Kemudian kita minta kepada Allah, wa adkhilni birahmatika fi ibadika. Tak, bukan. Wa aslih li fi dhurriyyati. Tadi doa Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml. Yang ketiga adalah minta wa aslih li fi dhurriyyati. Berikan kebaikan, keelokan untuk zuriatku. Kan biasanya kalau umur dah 40 ni, kita dah berumah tangga, kita pun dah ada isteri, ada anak. Kita minta kebaikan untuk mak ayah kita minta kebaikan untuk kita menjadi orang yang bersyukur, yang boleh meneruskan amalan yang soleh, dan minta Allah Ta'ala jadikan zuriat, anak-anak kita, cucu kita yang akan lahir selepas ni adalah orang-orang yang baik. Wa aslih li fi dhurriyyati. Akhirnya kita menyatakan kepada Allah, ni bagi orang dah sampai umur 40 ataupun lebih, inni tubtu ilaik, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim yang menyerah diri. Maka Allah Ta'ala beritahu selepas tu, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Itulah orang-orang yang kami terima segala amalan baik yang mereka lakukan. Kami terima amalan baik, lalu dosa-dosa mereka itu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Lalu kami lepaskan,
Tajawuz maknanya kami tidak ambil kira dah. Kesalahan mereka itu dihapuskan untuk melayakkan mereka menjadi penghuni syurga. Fi ashabil jannah, dalam kalangan ahli syurga. Dan perkara ini bukan main-main. Ini adalah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adu, sebagai suatu janji yang benar yang mereka itu dijanjikan dengan janji ini. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini adalah suatu janji yang benar. Jadi para pelajar semua boleh rujuk ayat tu dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ni surah yang pertama dalam juzuk yang ke-26. Untuk kita tadabbur ayat tu. Baik. Pertamanya di sini ustaz boleh bagi tahu jihad malam ni, jalan untuk ke syurga pertama kita kena jaga solat 5 waktu. Itulah yang kadang-kadang bila ustaz dengar pendekatan dakwah Ustaz Abid Liu. Abid Liu ni dia bukanlah banyak sangat ilmu kalau kita pernah, dan dia pun tak mengaku dia ustaz. Cuma bila dia masuk Islam, dia buat bisnes, nego dan harta dia banyak. Dia terlibat dengan dakwah tabligh, dan selalu dia tekankan soal tentang kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan jangan lupa solat. Dia selalu pesan jaga solat. Maknanya solat ni sesuatu yang sangat penting. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi. 5 kali solat, maksudnya 5 waktulah. Solat yang fardu 5 kali sehari semalam yang Allah Taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an. Sesiapa yang mendatanginya, maksudnya melaksanakan akan solat 5 waktu dengan tidak disia-siakan sedikit pun. Maksudnya solat itu sempurnalah. Solat tu bagus daripada wuduknya, daripada rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, dan tidaklah pula istighfafan bihaqqihinna, tidaklah dia mengambil ringan dengan hak solat. Mana dia solat dengan sungguh-sungguh dan juga dengan dengan serius. Dengan serius. Ada setengah orang tu dia solat pun buat main-main. Kata solat dah. Sepatutnya kena ada rasa bimbang, rasa cemas kalau solat kita tu Allah Ta'ala tak terima. Betul lah kita solat, tapi adakah kita confident solat tu Allah Ta'ala terima? Kita hanya mampu berdoa, ya Allah, taqabbal minna salatana wa du'aana, apa ada lagi, wa ruku'ana wa siyamana. Ya Allah, terimalah salat kami, doa kami, puasa kami. Tapi sama ada Allah Ta'ala terima atau tidak, kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan kita tidak ada hak untuk paksa Allah. Ya Allah, aku dah salat, mu kena terima. Kita tak boleh paksa. Allah Ta'ala wajibkan kita salat sebab untuk kebaikan kita juga. Tapi sama ada dia terima ataupun tidak, itu hak dia. Cuma kita usaha belajar untuk mengetahui apakah perkara yang kita perlu lakukan supaya salat kita sempurna daripada awal sampai akhir. Akhirnya salat kita itu layak untuk diterima di sisi Allah. Jadi bila seseorang tu salat dengan sempurna, Nabi kata kana lahu 'indallahi ta'ala ahdun an yudkhilahu al-jannah. Adalah bagi dia di sisi Allah Ta'ala ada suatu ahdun, perjanjian. Allah Ta'ala berjanji untuk memasukkan dia dalam syurga. Bila kita bercakap tentang kita semua mendamba syurga. Salat itu adalah suatu tiket ataupun suatu kaedah yang utama melayakkan kita dapat suatu ahdun, janji di sisi Allah yang kita boleh tuntut, ya Allah, aku telah melaksanakan apa yang kamu perintahkan dan aku harap kamu tunaikan janji yang kamu janjikan kepada kami untuk kami masuk ke dalam syurga. Tetapi wa man lam ya'ti bihinna, sesiapa yang tidak melaksanakan solat itu, falaisa lahu 'indallahi ahdun, maka dia tidak ada sebarang perjanjian di sisi Allah yang dengan janji itu dia layak untuk ke syurga. Tak ada sebarang perjanjian. Tak ada apa-apa kalau bahasa sekarang panggil MOU. MOU, Memorandum of Understanding. Ada perjanjian kesefahaman. Itu istilah orang guna sama sekarang lah. Tapi dengan Allah Ta'ala maksudnya ahdun, ada suatu janji khusus yang kita boleh tuntut. Tapi kalau tak ada solatnya, maka
kosong, tak ada. In syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Jika Allah Taala kehendaki, dia boleh menyiksa, mengazab si hamba tu. Jika dia kehendaki, dia boleh memberi keampunan kepadanya. Jadi sini penting untuk kita sama-sama bersungguh-sungguh menjaga solat kita. Jaga solat. Sebab solat ni adalah perkara pertama yang akan dihisap. Kita kena ingat, di akhirat nanti, bukan bermakna bila kita berada di alam akhirat, kita terus ke syurga. Tak, banyak lagi laluan-laluan yang kita akan tempuhi. Terima buku amalan. Kita akan dihisap. Amalan kita akan ditimbang pada mizan. Kita akan berada lama di padang mahsyar. Melalui sirat. Maknanya, kita punya perjalanan kita ini sangat jauh. Destinasi kita lagi jauh. Cuma kita memohon supaya kita dipermudahkan. Segala urusan dunia akhirat kita dipermudahkan, dan supaya Allah Ta'ala mengangkat segala kesusahan di akhirat daripada kita. Itulah yang Nabi sentiasa ingatkan kepada kita dalam soal hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau awak belajar dulu masih ingat, kita hidup di dunia ini ada dua, hablum minallah dan hablun minan nas. Itu tali hubungi kita dengan Allah dan kita sesama manusia. Adapun kita sama manusia, antaranya hak Nabi beritahu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang melepaskan seorang muslim yang lain daripada salah satu kesusahan di dunia, kita tolong dia, kita bantu dia, maka nescaya di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bantu untuk melepaskan kita daripada salah satu kesusahan di akhirat. Kesusahan di akhirat jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat daripada kesusahan di dunia. Tapi disebabkan kita bantu orang lain yang susah, menjadi sebab kita akan mendapat bantuan di akhirat. Itu juga yang Nabi sebut, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala sentiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Itu di antara perkara yang perlu kita fikir. Sebab kalau kita tak ngajilah, kita tak pernah tahu apa dalam Quran itu, apa dia punya kandungannya, apa hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat agama yang perlu kita ketahui, maka minda kita ni kosong. Kita tak nampak hala tuju kita di akhirat nanti, yang jauh. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu. Tadi solat, menuntut ilmu ni perkara yang asas. Dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, daripada Abu Darda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sesiapa yang menjalani atau mengambil suatu jalan untuk yaltamisu, untuk dia mencari ilmu. Jalan itu tak kira lah, sama ada kita belajar di sekolah, kita belajar di universiti, sebab cara belajar itu hanyalah wasilah. Yang pentingnya kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Ataupun kita ke masjid, sebelum ni lah, ni zaman PKP ni, kuliah di masjid tak ada dah. Ataupun kita boleh mengikuti kuliah-kuliah agama yang boleh menambahkan ilmu kita dalam YouTube ke sebagainya. Mana kita telah mengambil suatu tariqan, jalan. Dengan jalan itu kita boleh ilmu. Maka Nabi kata sebenarnya dengan cara itu sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan permudahkan untuk hambanya itu suatu jalan ke syurga. Itulah masalah kita ni. Kita nak ke syurga, tetapi untuk belajar kita malas. Kita malas. Ini satu perkara yang menyedihkan kita. Kadang-kadang setengah pelajar kalau di sekolah, dia punya jangka pendek dia belajar, dia kata sekadar untuk lulus dalam periksa. Itu salah sebenarnya. Soal lulus periksa itu matlamat jangka pendek. Matlamat jangka pendek ini perkara hak bersifat sementara. Okey, betul lah kita sebab kepada kita lulus periksa, kita dapat sijil. Lepas sebab kita dapat sijil, melayakkan kita sambung peringkat universiti. Kemudian bila kita lulus universiti, dapat sijil, melayakkan kita menjawat jawatan tertentu. Kalau kita bekerja makan gaji lah, mana kita dah ada kelulusan akademik. Tapi matlamat jangka panjang kita belajar sebab memang kita disuruh belajar. Allah Ta'ala suruh kita belajar. Itulah yang perlu kita faham. Kenapa ayat pertama yang turun kepada Nabi adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala suruh baca. Iqra', bacalah.
Bukan ayat pertama bukan suruh solat, bukan suruh puasa, bukan suruh ibadat lain, tapi suruh iqra, bacalah. Maksudnya nak beritahu bahawa ilmu ni sangat penting. Dan ilmu ni diperolehi melalui kaedah al-qira'atu wal kitabah, melalui medium baca dan tulis. Kaedah baca dan tulis kan, sebab tu para ulama terdahulu dia tidak sengaja mengajar kuliah saja, tetapi mereka mewariskan ilmu-ilmu yang sangat berharga melalui mereka punya muallafat, musannafat, kitab-kitab yang mereka tulis. Jadi apa yang mereka tulis itu menjadi ilmu yang diwarisi, kemudian kita baca, kita faham, maka kita dapat kongsi pula dengan orang lain sebagai ilmu yang diwarisi. Jadi belajar, menuntut ilmu ni suatu jalan yang Nabi kata Allah Ta'ala permudahkan kita dengan sebab ilmu untuk ke syurga. Sebab dengan ilmu kita tahu apa amal yang perlu kita buat, apa perkara perlu kita tinggalkan. Apa yang Allah Ta'ala redai, apa yang Allah Ta'ala benci. Tanpa ilmu kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang perlu kita buat. Menunjukkan bahawasanya talabul ilmi min asbab dukhuli al-jannah wan najati minan nar. Menuntut ilmu menjadi sebab-sebab yang memasukkan seseorang ke syurga dan yang menyelamatkan ia daripada neraka. Baik, poin yang ketiga. Kita bincang tentang macam mana kita nak cari laluan ke syurga. Sentiasa bertakarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Apa sahaja amalan baik yang kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah, asalkan perkara itu disyariatkan, maka ianya adalah dibenarkan dari segi syarak. Sebab asalnya ibadat dalam Islam ni perkara kalau ikut kaedah fiqh, al-aslu fil ibadah adalah al-hadru. Asal kepada ibadat adalah kita tak boleh buat asalnya. Kita buat apabila kita diperintahkan untuk melakukannya. Iaitu apabila ada dalil yang suruh kita buat. Salat fardunya begini-begini. Salat sunatnya begini. Kaedahnya begitu. Baik. Sama ada solat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, kita mencari apa sahaja amalan salih yang menjadi sebab untuk taqarruban ilallah ataupun qurbatan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Apabila amalan tadi menjadi sebab kita dekat kepada Allah, tapi sebenarnya kita tak tahu, ramai kita tak tahu. Apa amalan yang lebih utama untuk kita buat supaya kita dekat kepada Allah? Dalam hadis kursi, dalam satu hadis kursi, hadis yang sahih, mungkin antum semua masih ingat, masa belajar dulu, hadis kursi ni tak sama dengan hadis nabawi. Hadis kursi lafaznya daripada Nabi, tapi maksud asalnya daripada Allah. Dia berbeza dengan Quran. Hadis kursi adalah hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu Allah Taala ada berfirman dalam hadis kursi tentang inilah amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan suatu amalan yang lebih aku sukai melainkan dia laksanakan apa yang ku fardukan. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan suatu amalan yang lebih aku sukai selain daripada mimma iftaradtuhu alaih, yang aku fardukan. Maknanya amalan yang paling utama untuk kita buat dalam usaha nak mendekatkan diri kepada Allah ialah buat yang difardukan. Macam contoh solat tadi, pastikan solat 5 waktu kita sempurna. Kalau puasa tu dah selesai dah. 2 minggu lepas puasa Ramadan. Yang setiap hari adalah solat lah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Sambungan daripada hadis kursi tadi. Dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan yang sunat. Nawafil ni nafil amalan sunat. Sehingga Allah Ta'ala kata, hatta uhibbahu, sehingga aku menyayanginya. Itulah. Bila kita rajin buat amal ibadat, Allah Ta'ala sayang kepada kita sebab amalan tu dia tidak wajibkan, tapi kita buat juga. Sebab niat kita untuk sentiasa dekat dengannya. Sampai kepada peringkat Allah Ta'ala kata, hatta apa dia? Hatta uhibbahu. Sehingga aku mencintai. Fa'idha ahbabtuhu, bila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi.
Apabila aku mencintainya adalah aku pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya. Maksudnya ialah apa-apa tindakan kita adalah mendapat taufik daripada Allah, menepati kehendak Allah. Ini sebab tu para ulama dia hadis ni dia bincangkan, dia panggil hadis al-wali. Orang yang menjadi wali Allah, bila siapa satu mereka amal itu dia dekat dengan Allah. Dan Allah Taala melindunginya. Sebenarnya tak payah pun nak jadi wali Allah. Kadang-kadang setengah orang tu dia punya definisi tu payah sangat. Wali-wali Allah ni orang yang Allah Taala sebut dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ialah orang-orang yang tak ada sifat takut dan tidak ada rasa sedih. Allah Ta'ala menarik ketakutan dan Allah Ta'ala tidak memberikan kedukaan. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sentiasa bertakwa. Orang-orang yang beriman yang sentiasa bertakwa. Cuma tahap kewalian mereka di sisi Allah itu berbeza mengikut tahap iman dan takwa mereka. Semakin tinggi ketakwaan, semakin tinggi tahap kewalian di sisi Allah. Wali itu maksudnya orang yang Allah Ta'ala beri jagaan dan perlindungan secara khusus. Baik. Kalau para pelajar rujuk ayat di akhir surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Bila kita hampir dengan kematian, ada 3 golongan bila berdepan dengan kematian. Pertama, golongan muqarrabin, golongan yang dekat dengan Allah. Kedua, golongan ashabul yamin, golongan kanan. Dan ketiga, ashabul shimal ataupun ashabul masy'amah, golongan kiri. Ataupun golongan yang rugi. Golongan muqarrabin, fa'amma in kana minal muqarrabin. Sekiranya yang mati itu orang yang muqarrab, yang dijadikan dekat dia dengan Allah, kerana dia sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala beritahu dia akan mendapat farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dia akan mendapat rauhun itu mendapat kerehatan, mendapat kedamaian. Selepas dia mati, dia merasa tenang, damai dan mendapat jannatu na'im, syurga yang penuh nikmat. Belum lagi masuk syurga, tapi selepas mati tu dah diberitahu dia akan mendapat syurga. Mungkin kita tertanya-tanya, bila seseorang tu mati, dia tahu tak nasib dia lepas ni ke syurga ke neraka? Jawapannya dia tahu dah. Ada dalam hadis yang Nabi beritahu, ma min nafsin manfusah, ma min nafsin manfusah illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati awin nar. Tidak ada seorang pun yang hidup bernyawa di atas muka bumi melainkan telah ditulis di sisi Allah tempatnya dalam syurga dan neraka. Telah ditulis. Cuma soal kita beramal ni itu perintah daripada Allah. Suatu hari Nabi pergi ke tanah perkuburan mengkebumikan jenazah seorang sahabat yang baru meninggal dunia. Lalu Nabi beritahu, setiap yang mati itu, innal abdal, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, idza mata, bila dia mati, maka diperlihatkan maq'aduhu, tempat duduk dia dalam syurga neraka. Mati je dia nampak dia tahu dah. Lalu dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu. Inilah dia tempat duduk kamu nanti sehinggalah hari kamu dibangkitkan. Jadi kalau dia ni ahli syurga, dia akan merasakan kubur dia tu seperti sebahagian daripada taman syurga. Itu yang biasa kita minta dalam doa kita. Allahumma ja'al kuburana raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami nanti sebagai satu taman daripada taman-taman syurga. Belum masuk syurga lagi sebab baru di alam kubur. Tapi orang di alam kubur tu dah terasa rasa selesa, rasa tenang, rasa bahagia. Kerana kubur tu bagaikan salah satu taman daripada taman syurga. Itu bagi orang yang muqarrabin. Kemudian yang keempat, perlu dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kalau pelajar-pelajar lihat dalam surah An-Nisa ayat 29 hingga 31. Allah Ta'ala berbicara tentang 2 larangan yang perlu kita jauhi. Iaitu
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Melainkan ianya dilakukan secara urus niaga, tijarah, urus niaga yang berlaku secara kamu setuju untuk jual dan beli. Adapun dengan cara menipu, rasuah, curi, apa dia lagi, rompak, itu memang tak boleh lah. Dan satu lagi, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu, sama ada bunuh diri sendiri ataupun bunuh orang lain. Jadi makan harta orang lain dengan cara yang salah itu dosa besar. Bunuh diri sendiri atau bunuh orang lain itu dosa besar. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman, sesiapa yang berbuat begitu, melakukan dua dosa ini secara sengaja dan secara zalim, wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nar, maka nanti akan kami masukkan ia dalam api neraka. Akan masukkan neraka, dan perkara itu wa kana dzalika 'ala Allah yasira, bagi Allah perkara itu mudah. In tajtanibu kabair, jika kamu menghindari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang sudah diketahui dia punya akibatnya dunia dan akhirat. Jika dijauhi dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kamu dilarang, dicegah melakukannya, menjauhi dosa besar menjadi sebab nukaffir ankum sayyiatikum, kami hapuskan segala kesalahan yang berupa dosa-dosa kecil. Dosa kecil dihapuskan dengan sebab menjauhi dosa besar, dan akhir sekali wadudkhilkum mudkhalan karima, kami akan masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia, yakni syurga. Mudkhalan karima ni maknanya al-jannah. Jadi nak masuk syurga perlu jauhi dosa besar. Mungkin kalau ada sesiapa yang pernah terjebak, tergelincir melakukan apa-apa dosa besar dan dia sedar dia bersalah, maka jalannya dia kena segera bertaubat. Dia kena segera bertaubat. Dia tidak boleh tangguh-tangguh, sebab kita tak tahu bila kita mati. Kita nyawa ni bila dah sampai ke halkum, kalau seseorang kata nyawa sampai sini dah, baru nak menyatakan, ya Allah, inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepada-Mu, itu tak diterima dah. Taubat masa tak diterima. Taubat yang diterima ketika kita masih hidup atau masih bernyawa lagi lah. Kemudian yang akhir sekali, yang kelima, sebab dah masa pun dah 10.30 dah ni, iaitu kita nak masuk syurga, hati kita kena lembut. Hati kita kena lembut. Hati lembut ini, kalau sebahagian pelajar-pelajar yang ada bersama dengan saya dalam grup Cinta Ilah Quran, yang Ustaz masuk, ada setengah tu Fakri ada join sekali, Zaim, apa dia lagi, Zaki pun ada, Arif Fadilah pun ada. Tadi pun Ustaz ada post hadis ni tentang suatu kaum yang Nabi kata dia masuk syurga kerana mereka memiliki hati yang lembut seperti hati burung. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Masuklah ke syurga oleh beberapa kaum golongan manusia yang hati mereka, hati ni jantung hati mereka tu seumpama hati burung. Para ulama mengatakan maksud hati burung ni, hati mereka ni rakik, hati yang lembut, hati yang sentiasa bergantung kepada Allah. Ia merujuk pada sifat tawakal. Sifat tawakal. Kita hidup di dunia, lebih lagi ketika zaman kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni, Allahu Akbar, ramai di antara kita yang menghadapi tekanan jiwa. Ramai tertekan. Hak jenis kena buah hijau, satu hal. Hak duduk jauh tak boleh kelik kampung jumpa mak ayah, satu hal. Hak tak boleh kelik raya pun dah ramai sakit jiwa. Maka kita melihat dalam tempoh tak sampai 2 tahun kita dilanda COVID-19, sebab hak ketaranya awal tahun 2020, walaupun dia dah bermula akhir tahun 2019, tapi hak ketaranya 2020, maknanya baru setahun lebih. Itu pun statistik yang kita ketahui berapa ramai dah yang bertindak bunuh diri. Bunuh diri, khususnya orang yang bukan beragama Islam lah. Hak agama Islam ni jaga kita dengar, hak bukan agama Islam.
Sebab mereka hidup tak ada akidah, tak ada pegangan yang jelas. Bila menghadapi tekanan hidup, mereka mengambil jalan sikap, bunuh diri. Terjun dalam laut, terjun bangunan. Ini suatu tindakan yang merugikan diri sendiri, bukan boleh menyelesaikan masalah. Kemudian hari di sana mereka akan menyesal. Bagi kita orang beriman, satu perkara yang penting dalam akidah kita adalah tawakal. Tawakal kepada Allah. Dalam ayat di awal surah Al-Anfal, ayat kedua, Allah Ta'ala menyebut di antara sifat orang mukmin, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahawasanya orang-orang mukmin yang sebenar orang-orang yang apabila disebut nama Allah, apabila mereka diperingatkan tentang kebesaran Allah, maka terasalah gerung dan takut hati mereka. Wajilat qulubuhum, takut sungguh-sungguh. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka sentiasa bertawakal, berserah kepada Allah. Tawakal ni maknanya kita kena usaha dulu. Setakat yang mampu kita boleh usaha, kita usaha. Yang selebihnya kita tawakal. Ustaz sendiri pun sekarang ni kita perlu meneruskan pembelajaran dalam kelas dengan pelajar-pelajar di sekolah secara pembelajaran dalam talian. Dalam talian ni ialah macam ni kita guna Google Meet, sama juga. Tapi gitulah. Budak-budak di sekolah ni ada hari yang kadang-kadang menyedihkan. Satu kelas tu 36 orang, kadang-kadang masuknya 12 orang aja, 14. Jadi kita terpaksa teruskan. Kelas tu terpaksa diteruskan sebab ini suatu amanah. Yang selebihnya kita tawakal kepada Allah. Kita pun memikir macam mana ni. Apa kesudah nak jadi dengan pelajar-pelajar ni. Nak puasa apa-apa sebab mereka tak ikut kelas. Tapi apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat adalah setakat kita buat kelas macam ni dan kita bertawakal kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam bab rezeki. Dia banyak yang ustaz dengar, hak bekerja di sektor perhotelan, dibuang kerja sebab hotel ditutup. Bahkan yang bekerja di institusi keuangan, kerja di bank, ada bank yang mengecilkan operasi. Diberhentikan kerja. Siapa hak jadi pilot, ada ustaz kenal setengah tu jadi pilot, bawa kapal terbang, hilang kerja. Dulu kerja sebulan-sebulan boleh 30-40 ribu. Dan ni terpaksa berjual di pasar malam. Ataupun buka warung. Untuk meneruskan kehidupan, terpaksa buat apa saja kerja, tak fikir dah. Sepertinya ada income. Sebab tak ada kerja. Kalau kita lemah pegangan kita dengan Allah, mungkin kita akan ambil jalan sikap sebab tak adalah bunuh diri. Sebab kita rasa seolah-olah dunia ini dah berakhir dah bagi kita. Bagi orang beriman, selagi kita masih hidup, ya kita belum berakhir lagi. Allah Ta'ala akan bagi satu jalan. Bila dia tutup satu jalan, ada lagi jalan-jalan lain. Sebab bila dia uji kita, dia nak sekali kita ni dekat kepada dia. Dia nak kita takarrub kepada dia. Jadi hati mesti lembut dan sentiasa bertawakal kepada Allah. Ataupun hati yang sejahtera. Ya itulah bila kita mati nanti, bukan setakat kita bawa amalan soleh. Kita perlu membawa apa penjodoh bilangan bagi hati ni. Sebuah hati. Kalau orang saya ingat dulu dia ada lagu Sekeping Hati. Sekeping hati. Tak ingat dah lirik tu lama. Dibawa berlari. Jauh merentas apa kan. Lagu dulu. Lagu The Zikr. Lagu sebelum tertubuhnya Kepala Raihan tu. Disebut sekeping hati. Adakah hati kita sekeping? Wallahualam, tak tahulah. Tapi dalam kisah Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala sebut, Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsuna, dalam surah Asy-Syu'ara. Ya Allah, jangan engkau hina aku di hari manusia dibangkitkan, hari kiamat. Iaitu yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak berguna segala harta benda dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan sesiapa yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang salim, hati yang sejahtera. Maksudnya hati dia bersih. Bersih daripada syirik, hati yang mentauhidkan Allah. Hati yang bersih daripada kufur, daripada penyakit-penyakit tercela. Tak ada hubbud dunia, tak ada sifat takabur, tak ada sifat sum'ah, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada sifat hasad dengki. Hati yang bersih.
Orang yang selamat dia kena ada hati yang bersih. Dan salah satu ciri hati yang bersih, hati yang mudah tersentuh, hati yang rakik. Contohnya apa dia tersentuh? Kalau awak berjalan, antum berjalan tepi jalan, ternampaklah ada seekor anak kucing jatuh dalam longkang. Jumpa anak kucing dalam longkang. Apa tindakan kita? Adakah kita kata biarnya mati-mati muka anak kucing je? Bukan manusia pun anak kucing je. Tapi kalau kita ada iman, iman tu menyebabkan hati kita tak tergamak membiarkan dia duduk dalam longkang tu. Kita akan cari jalan untuk selamatkan dia. Mungkin kita akan beri makanan kepada dia. Dengan cara itu di sisi Allah kita dapat pahala dan kita diampunkan. Jadi sebenarnya jalan-jalan kebaikan ni sangat banyak untuk kita cari pahala dan untuk kita dapatkan rahmat Allah supaya kita dinaungi dengan rahmatnya. Jadi bila kita dapat rahmat di dunia, insya-Allah dengan lebih mudah Allah Ta'ala akan bagi rahmat dia di akhirat. Sebab di dunia ni dalam hadis Nabi sebut Allah Ta'ala bagi satu sahaja rahmat. Daripada 100 rahmat dia bagi lagi. Bagi satu sahaja. Dengan satu rahmat itulah Nabi kata segala binatang-binatang buas tidak makan anak dia. Harimau tidak makan sebab dia ada rasa kasih sayang. Dan selebihnya Allah Ta'ala simpan untuk diberikan kepada hamba jadi di akhirat nanti. Dan itu yang kita dambakan, kita akan dapat rahmat Allah, dan itu yang sentiasa kita doakan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan sebab rahmatmu dalam kalangan hamba-hamba yang soleh. Itu doa kita lah. Tapi sebenarnya kuasa Allah ni kuasa yang mutlak. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Ta'ala boleh memasukkan sesiapa yang dia kehendaki dalam rahmatnya. Soal amalan kita tu itu sebab kepada kita dapat rahmat. Ada orang di zaman Nabi dulu tak pernah solat pun, tak pernah puasa pun, tetapi nak masuk syurga. Apa ceritanya? Dalam satu peperangan datang seorang lelaki musyrik. Datang tiba-tiba dia menawarkan diri, dia kata ya Rasulullah, dia kata aku nak berperang bagi pihak kaum muslimin. Nabi kata adakah kamu sudah Islam? Oh, dia kata belum lagi. Nabi kata kamu kena masuk Islam, kamu kena mengucap 2 kalimah syahadah dulu, barulah kamu boleh berperang bersama tentera-tentera Islam. Lalu dia pun mengucap 2 kalimah syahadah dan terus menyertai tentera Islam menuju ke medan perang. Ditakdirkan dia mati syahid. Dia mati syahid, lalu Nabi kata amila qalilan wa ujira katsiran. Dia telah melakukan amalan yang sedikit dan dia telah diberi ganjaran pahala yang sangat besar. Maksud amalan sedikit, dia masuk Islam hari ni dia pergi, hari ni mati syahid, terus ke syurga. Walaupun dia tidak sempat solat satu waktu, tidak pernah puasa satu hari pun, tapi dengan rahmat Allah, baru dia masuk Islam, mati syahid, terus ke syurga. Subhanallah. Jadi syurga ni sebenarnya kita akan peroleh dengan rahmat Allah. Cuma kita berusaha atas sebab-sebab yang kita buat, yang membolehkan kita mendapat rahmat Allah. Termasuk amalan kita, termasuk apa yang kita lakukan, kita saling menyampaikan nasihat menasihat sama kita ataupun tazkir sebagainya, itu untuk menjadi asbab kepada kita mendapat rahmat Allah. Ustaz saya cukuplah setakat ni, dah lebih 10 minit dah. Sebenarnya nak beritahu tu taklah banyak sangat, tapi dah bila bercakap ni jadi banyak pula modal ni. Tak ada soal jawab tak? Boleh, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa tu? Bukhari. Bukhari, anak Bukhari. Ya, silakan Bukhari. Ni bila anak cerita pasal apa, teringat tadi Ustaz kata apa, hati orang Islam ni, hati orang bertakwa ni kena lembut. Ya. Tapi kita tengok lah ni, bila sebab kepartian ni jadi ganah belaka. Jadi kacik dengan saing-saing ku dalam WhatsApp group ku apa dak ganah. Jadi kadang-kadang dia tak apa dalam group ni gini, tapi luar jumpa dekat siung. Tapi bila kacik tu kita kata walaupun kita berbeza pandangan politik, tapi kita tengok cara tu macam tidak seolah-olah merapatkan hubungan silaturahim. Apa komen Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Bagus. Terima kasih Bukhari. Comel soalan itu. Sebab itu satu perkara yang agama ajar kepada kita tentang nilai adab dan akhlak.
Islam ni bukan sahaja ajar tentang akidah dan syariat, tetapi dia punya hasil ataupun buah yang kita nak ambil daripada akidah yang mantap dan juga pegangan hukum syariat yang kuat ialah membuahkan hasil akhlak tadi. Akhlak tu yang penting. Akhlak merujuk kepada tindakan kita, percakapan kita yang baik-baik sahaja. Baik. Apabila kita berinteraksi dengan sesama kita, perkara itu telah dipesan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Kalau awak buka, kalau antum buka dalam surah Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, yang pertama adalah janganlah kamu menyembah kecuali kamu hanya sembah Allah. Satu, wabil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa berbuat baik. Termasuklah wabizul qurba, berbuat baik dengan kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Lepas tu waqulu linnasi husna, dan katakan kepada manusia dengan apa-apa yang baik sahaja. Waqulu linnasi husna. Allah Ta'ala pesan supaya apa-apa ucapan yang kita sebut mestilah husna, yang baik. Yang baik. Kalau kita sebut yang tidak baik, bahasa Melayu kan dia ada menyatakan terlajak perahu boleh diundur, tetapi terlajak kata buruk padanya. Dia percakapan kita ni dia tak ada reverse, dia tak boleh nak acak-acak nak undur, tak boleh dah. Bila dah tubik tu jadi dah, dia kira jadi dah. Sebab tu kita kena berfikir sama ada kita bercakap secara lisan ataupun apa yang kita tulis dalam tulisan, dalam grup WhatsApp ke, dalam Facebook ke, itu dikira percakapan juga, percakapan dalam bentuk tulisan. Maka kita kena fikir banyak kali apa yang kita tulis ni, apa dia punya impaknya, baik buruknya. Sangat penting untuk kita fikir. Sebab itu Nabi mengingatkan kepada kita, ada dalam hadis yang sahih, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan. Ada seorang lelaki yang bercakap dengan percakapan yang membawa kepada keredaan Allah, tetapi dia merasakan tak ada apa satu. Lail ke maknanya dia nampak nilai itu kecil ya. Tetapi dengan sebab percakapan tadi dia masuk syurga kerana mendapat redha Allah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Yulqi laha balan. Ada seorang lelaki bercakap dengan percakapan yang mendapat kemurkaan Allah, dan dia rasa benda tu tak ada apa satu, kecil ya. Tapi akhirnya menyebabkan fayahwi biha fi nar jahannam, menyebabkan dia jatuh tergelincir neraka jahanam. Jadi kita kena sangat-sangat menjaga lidah kita, percakapan kita, termasuk apa yang kita tulis. Lebih-lebih lagi bila berlaku kekhilafan, perbezaan pendapat, perbezaan pandangan dalam isu-isu agama, isu-isu politik. Lebih-lebih lagi kadang-kadang orang kita ni dia emosi lebih. Kadang-kadang benda tu isunya bukan besar, tapi kita ni emosi lebih. Kita nak tunjuk kita ni yalah emosi lah. Emosi ni ikut perasaan. Jadi akhirnya menyebabkan yalah mungkin saing kita tu terasa hati. Jadi kalau kita nak nasihat, kita nasihat dengan rasa kasih sayang. Dengan rasa kasih sayang. Sebab bila kita rasa orang lain salah, kita kena ingat mungkin kita juga buat salah, dan mungkin salah kita lebih banyak daripada salah dia. Kalau kita guna perkataan yang tidak baik, kita rasa meluat, menyampah dengan dia, kita tidak sedar boleh jadi orang lain lebih ramai yang menyampah dengan kesalahan yang kita buat lebih banyak daripada orang yang kita menyampah dengannya. Kalau A benci kepada B dengan satu kesalahan, A tidak sedar, GFILMNO ni benci ke dia dengan sebab 5 kesalahan dia. Jadi maknanya kita kena sedar bahawa kita berpijak di bumi nyata. Bila kita berada dalam keadaan kita hidup bermasyarakat, kita kena meraihkan perasaan orang lain, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita. So kita kena jaga percakapan kita dalam komen-komen kita lah, komen-komen netizen dalam gapo-gapo. Walaupun boleh jadi orang itu kita tak kenal, jangan kita ikut perasaan. Sebab bila ikut perasaan, ditakuti membawa kepada dosa yang kita tidak sedar. Tetapi kita akan menyesal. Barulah kita nampak, gini salah kita. Jadi cara nak kawal ialah kita kena letakkan kasih sayang kepada orang lain
mengatasi rasa kebencian. Sebagaimana Allah Ta'ala beritahu dia kasih kepada hamba dia, mengatasi murkanya kepada hamba dia. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Rahmat aku mengatasi mendahului kemurkaanku. Jadi kalau kita nak marah kau sayang kita sebab dia berbeza pendapat, tapi ingatlah, dia juga saudara semuslim, kita nak ke syurga, dia pun nak ke syurga juga. Jadi kita nasihati dia dengan cara, kita sayang kepada dia, dan seolah-olah dia merasai kasih sayang yang ada dalam hati kita terhadap dia. Okey, wallahualam. Ada soalan lain? Aduh. Arif Adilah kata dengar kuliah ustaz rasa lembut hati. Bila balik jadi keras semula. Itu perkara biasa. Itu perkara biasa. Sebab tu dia kata Hanzalah. Seorang sahabat Hanzalah Al-Asadi. Dia kata, ketika kami bersama dengan Nabi, bila mendengar nasihat-nasihat yang Nabi sebut, terasa lembut hati, rasa ingat kepada akhirat, rasa rindu kepada syurga. Tapi bila kami balik ke rumah, kami bersama dengan anak, isteri, keluarga, kami rasa kembali jauh. Hati terasa kerah balik. Sebenarnya perkara itu biasa. Cuma kita jangan biarkan kekerasan itu berpanjangan. Sebab itu para ulama kata dari masa ke semasa, hati kita perlu dilembutkan. Ada masa-masanya kita baca wirid maksurah, ada masanya kita berzikir. Waktu akhir malam kita berdoa, kita beristighfar. Ada masanya kita baca Quran. Maknanya adanya hubungan kita dengan Allah untuk memberi ruang supaya hati kita terus hidup. Sebab ruh bagi hati adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Kita belajar, ingat kepada Allah. Kita baca Quran untuk ingat kepada Allah. Kalaulah hati kita mati, itu satu masalah besar. Dia jasad kita ni kalau mati orang tak sipai rumah. Jasad kita ni bila tak ada ruh, tak ada nilai. Orang akan orang Kelantan kata sipai-sipai lah. Sipai-sipai mandi kapal pun pergi kubur lah. Tapi kalau jiwa dalaman kita, jantung hati kita yang mati, siapa yang boleh menghidupkannya? Itu kita kena berdoa minta kepada Allah supaya walaupun kadang-kadang kita leka dengan setengah urusan kehidupan, janganlah kelekaan itu berpanjangan menyebabkan faqasat qulubuna, lalu hati kita menjadi keras. Itu sangat bahaya. Jadi pastikan hati kita tidak sapa kerah. Rasanya tak ada dah soalan lain. Tak ada lagi. Dalam kesempatan ini kita bercampur macam-macam pancaraba. Nak kekal istiqamah. Nak kekal istiqamah. Sebenarnya istiqamah ni sebut dah minggu lepas. Tapi betul lah minggu lepas tak ramai yang join. Malam ni ramai lah. Malam ni dah lebih 70. Alhamdulillah. Nak kekal istiqamah. Minggu lepas Ustaz dah jawab. Pertama kita berdoa. Minta Allahumma ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Tuhan yang berkuasa untuk membalik-balikkan hati. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hati manusia. Palingkanlah hatiku ke arah melakukan ketaatan kepadamu. Minta Allah Ta'ala yang pandu arah hati kita. Kita berdoa, kita minta begitu. Doa ni adalah silahul senjata kan, mukmin. Dan setakat usaha yang kita boleh buat, kita sentiasa minta petunjuk daripada Allah supaya kita boleh iltizam dan boleh konsisten. Konsisten. Apa sahaja amalan kebaikan kita buat, sedikit pun tak apa, asalkan berterusan kan. Nabi sebut dalam hadis, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah Ta'ala suka ni amalan yang kita buat sentiasa dibuat lah. Orang Kelantan kata buat sokmo-sokmo. Orang Kelantan organ kata super, organ pun cakap apa Kelantan gak. Sokmo-sokmo juga. Sementara-mentara upah selain Terengganu pula. Kalau kita jaga sokmo-sokmo amalan kita, maka kita dikira istiqamah. Walaupun amalan itu qalla, Nabi kata sikit. Sikit pun tak apa, tapi buat secara berterusan. Kalau kita tak mampu nak bangun pukul 4.30, kita ambillah masa 20 minit sebelum subuh, kita bangun untuk solat tahajud 2 rakaat, solat witir 1 rakaat, kita berdoa beristighfar. Sikit pun tak apa, asalkan kita boleh buat dengan berterusan. Okay, rasa cukup lah. Okay, kembali kepada Fakhri sebagai pengerusi untuk penutupnya.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pengisian pada malam ni. Jadi insya-Allah lah